say a company is in good or bad health. To make it easier to compare a company's health with other companies, we have to put numbers on this health so that we can compare these numbers with the numbers of other companies. So now, how do we use numbers to assess company health? This is where financial ratios come in. Very common types of financial ratios are liquidity ratios, profitability ratios, and leverage ratios. Liquidity ratios can tell us how easily a company can pay its debts so that the company doesn't get eaten up by banks or other creditors. An example of this is the current ratio. This tells us how much of your company's stuff can be easily changed into cash within the next 12 months so that it can pay debts which need to be paid also within 12 months. The higher your current ratio is, the less risky a situation your company is in. Now, moving on, profitability ratios can tell us how good a company is at making money. An example of this is the profit margin ratio. This tells us how much profit your company earns compared to your company's sales. Normally, a higher number is better because you want to earn more profit for every $1 of sales that you get. And finally, what about leverage ratios? These can tell us how much debt the company is using to make the company run and stay alive. An example of this is the simple debt ratio. This tells us how much percentage of a company's assets are paid for by debt. Normally, a company is considered safer when the debt ratio is low. Note that this was just a very There are a lot more financial ratios and many different ways of using them, plus a lot of problems and disadvantages in using them as well. Would you like to super easily learn more about many financial ratios with even deeper analysis and detail? Check out my free videos at MBA. Alright. Okay, semua dah tengok video tu Dah. Okay. Dah. Okay, itu secara ringkas lah. Okay, dia terang secara ringkas apa itu financial ratio ataupun financial analysis lah. Alright, itu berkaitan dengan topik 4 yang kita nak belajar hari ni. Okay, topik 4 di mana kita dah belajar topik 3 menyediakan Softpi dengan Soci kan. Softpi dengan Soci. Selain kita boleh tengok secara kasar, kat situ kita punya untung berapa, kita punya aset ada berapa. Itu secara kasar, kita boleh tengok secara kasar. Tapi macam mana kita nak kira secara detail? Macam mana kita nak kira secara detail? So kalau nak mengira secara detail, kita membuat analisis. Okay, kita kena buat analisis iaitu kita kena kira dia punya ratio ataupun nisbah. Okay, nisbah kewangan dia lah. Okay, financial ratio nisbah kewangan itu yang perlu kita kira lah. Alright, itu yang perlu kita kira. Alright, okay, so kita akan masuk topik baru. So saya akan share slide macam biasa untuk memudahkan kita semua melihat lah. Okay, kita akan share slide. Okay, ni kita punya tu, sekejap. Ni kita punya slide. Exercise, salah pula. Okay, chapter 4. Okay, financial statement analysis. Okay, apa itu financial statement analysis? Saya kena tahu secara teori dulu lah. Okay, sebelum kita nak mengira, kita kena tahu. Okay, di dalam financial analysis kita perlu kira nisbah kewangan lah. Okay, dalam financial statement analysis kita perlu kira nisbah kewangan, financial ratio. Okay. Okay, apa itu financial ratio? Financial ratio are useful tools that help company and investor analyze and compare relationship between two different pieces of financial information across an individual company history and industry or entire business sector.
Okay, so financial ratio ni dia banyak lah. Okay, sebagai nanti kalau ada siapa yang mungkin dia jadi manager kan, jadi pengurus, okay, pengurus kewangan ataupun pengurus sebuah company. Malahan kalau anda jadi businessman ataupun businesswoman sekalipun, kena tahulah baca nisbah kewangan ni, boleh tahu kira nisbah kewangan ni anda tahu. Tak adalah anda nampak secara kasar, gambar secara kasar. So, financial ratio ni anda boleh tengok secara detail. Kita boleh kira secara matematik. Company mana yang bagus? Company kita bagus tak daripada segi ratio nisbah kewangan tu bagus ke tidak? Okay. Ada soalan tak kelas untuk pengenalan ni? Apa itu financial ratio? Boleh faham tak? Boleh. Okay, dia adalah alat lah, satu alat. Cukup penting. Terutama siapa yang terlibat dalam bidang kewangan. Sebab tu kalau ada mana-mana company dia ada financial manager kan. Financial manager ni memang dia tugas dia memang untuk menganalisis lah kewangan. Okay, malahan kalau ada tu manager pun kena ada pengetahuan ni lah. Alright, so financial ratio ada banyak. Yang macam dalam video tadi pun dia kata dia terangkan yang ringkas je kan. Ada banyak, ada pelbagai jenis ratio yang kita dikira lah. Okay, bergantung kepada apa yang kita nak, apa maklumat kita nak. Okay, tengok pada slide yang kedua. Okay, kita akan pergi kepada ratio yang pertama lah. Nanti ada ratio yang yang ada lagi dua lagi. Kita akan belajar next class, dia agak panjang jugalah tajuk ni. Okay, mungkin ambil masa 2-3 minggu lah untuk selesai. Kita pun dah masuk minggu 11 ni kan. 11-12 tak lama dah lah nak habis. Ini pun topik last. Okay, so ratio ataupun nisbah pertama yang anda perlu kena kira. Okay, sebentar saya ambil saya punya tempat conteng. Alright, okay. Seterusnya, okay, yang ratio atau nisbah pertama yang perlu kita tahu nak kira yang mudah-mudah lah. Okay, kalau macam ni yang untuk business accounting ni kita kira ratio yang mudah-mudah. Okay, kita kira ratio ataupun nisbah yang mudah lah. Tapi kalau siapa yang betul-betul terlibat memang bidang kewangan ataupun finance atau bidang account, dia akan belajar lebih detail lah benda ni. Okay, liquid ratio ataupun nisbah kecairan. Okay, nisbah nisbah kecairan. Apa itu nisbah kecairan? Liquidity ratio are measure used to estimate the ability of an organization to pay off its short-term obligation. Short-term obligation tu maksudnya hutang dalam tempoh masa pendek lah. Hutang tu obligation tu hutang lah maksudnya. Liquidity ratio are commonly used by prospective creditor and lender to decide whether to extend credit or debt, especially to companies. Alright. Di mana biasanya digunakan oleh kita punya supplier lah, sama ada dia nak bagi hutang atau tidak lah kepada setengah company tu. Macam kita pun kita boleh tengok, kita boleh analisis kita punya customer punya. Kalau customer kita tu company, kan syarikat-syarikat kecil kan, mana kita boleh analisis dia punya nisbah kecairan. Mampu tak dia bayar hutang kita balik? Itu pentingnya nisbah kecairan ni. Okey, boleh tak kelas? Soalan tak setakat ni? Boleh. Dia nak kecairan apa? Kecairan daripada segi kita punya ni lah, cash dan sebagainya lah. Tak apa, nanti kita akan belajar detail lagi. Okey, this ratio compare various combination of liquid asset. Liquid asset ni aset yang cair lah. Aset yang cair ni yang current asset current asset. Current asset. Kalau non current asset kita tak kira nisbah kecairan, takkan masuk untuk kira nisbah kecairan. Antara contoh current asset ialah cash, bank. Kemudian apa lagi lah yang berkaitan dengan current asset lah. Stock, closing stock dan sebagainya lah. Dan kita akan bandingkan dengan current liability. Kita akan bandingkan dengan current liability. Di mana untuk nisbah kecairan ni memang kita akan banyak bandingkan dengan current liability lah. Contoh current liability ialah payable account, creditor kan. Kemudian kalau short term loan ke pinjaman jangka pendek, yang itu kan contoh-contoh current liability lah.
Okey. Yang terdapat dalam balance sheet ni, yang ni lah Shopee lah ni. Okey, yang ni adalah Shopee lah. Okey, Shopee yang kita buat tu kan. Yang dah buat tu. Okey, so daripada Shopee ni lah kita akan buat analisis lah nisbah. Tapi kita akan ambil yang current asset dan current liability saja. Yang item lain, account lain kita tak ambil lah untuk mengira nisbah kecairan ni. Okey. So dia berkaitan dengan cash flow lah. Okey, dengan kecairan tunai sebenarnya dalam bisnes kita. Okey, ada soalan kelas untuk slide kedua ni? Pertanyaan? Tak ada. Ada Boleh Tak apa, ni saya akan upload video ni dalam Teams, so anda boleh ambil nantilah. Okey, selepas kelas nanti kan. Okey. Alright, okey, so kita pergi kepada liquidity ratio yang pertama. Okey, nisbah kecairan yang pertama, dia ada 3 Dia ada 3 nisbah kecairan. Okey, ada yang saya akan sentuh lah. Mana kalau dalam dunia kewangan dia banyak lagi sebenarnya. Okay, tapi ni yang paling basic lah, paling asas nisbah kecairan yang paling asas. Yang pertama ialah current ratio. Okey, di mana current ratio di mana liquidity ratio ni. Ratio dia ada ni 3 lah, nanti kita akan belajar ada current ratio. Yang kita akan belajar ni kejap lagi. Okey, kemudian kita ada, tak silap, ada quick ratio. Okey, dan satu lagi kita ada cash ratio lah. Cash flow ratio Okey, ada 3 nantilah kita akan belajar dalam nisbah kecairan dia pecah pula pada 3. Okey, pecah pula, saya pecahkan pula pada 3 yang kecil lah. Okey, yang lebih detail lagi. Alright, so nak kira dia senang je. Kira dia senang je, bahagi-bahagi je. Kita nak kira nisbah ni, kita akan bahagikan lah. Kita akan bahagikan dia. Alright, kita akan bahagikan dia. Okay, kita tengok apa itu current ratio dulu secara teori dia, secara dia punya dia punya definisi dia. Okay, current ratio. Okay, apa itu current ratio? This ratio compare current asset to current liability. Okay, di mana kita akan compare, kita akan bandingkan di antara current asset dengan current liability. Asset semasa dengan asset dengan liability semasa. Okay, in main flow that include inventory as current asset. Inventory ni stok lah kan, stok akhir lah. Okay, sebagai current asset. Okay. Cuma dia kata kat sini inventory ni mungkin susah untuk tukar pada cash kan. So mungkin ia tahu bagus lah kalau untuk liquidity tu sebenarnya, tapi akan dimasukkan jugalah dalam tu. Okay. Akan dimasukkan jugalah dalam current ratio tu. Okay, cuma itu perangan kelas. Ada soalan nak kelas sebelum kita nak masuk kepada contoh pengiraan untuk current ratio? Hello? Boleh? Okay, tak ada Boleh. Okay, tak ada, kita pergi kepada contoh. Okay, ini contoh. Okay. Alright. Okay, contoh kat sini. Okay, boleh tengok formula dulu lah. Kita tengok formula dulu mudah je formula dia. Okay, di mana untuk mengira current ratio. Okay, anda perlu mengira. Ini formula dia. Saya petakkan ni. Okay. Iaitu current asset total lah. Total current asset bahagi dengan total current liability. Kemudian kita dapatlah current ratio dia berapa. Okay. Itu je, senang je formula dia untuk current ratio. Okay. Untuk current ratio. Di mana formula dia ialah current asset bahagi dengan current liability. Asset semasa bahagi dengan liability semasa. So kita dapatlah nisbah semasa. Okay, nisbah semasa per current ratio kat situ. Okay, so untuk nampak dengan lebih jelas lagi, ada contoh jadual kat bawah tu. Semua boleh nampak tak kelas? Current asset, current liability. Boleh nampak tak contoh bawah tu? Boleh. Okay, nampak so dalam contoh ni dia nak bandingkan lah tahun 1, tahun 2 dengan tahun 3. Berapa dia punya current ratio dia. Okay, berapa current ratio dia kan. So dia bahagi kat situ lah. Nampak kat contoh kat sini. Dia bahagi, so jawapan ni ialah 2 lah sebenarnya. Okay, 2 ni 2. 2, okay, ini 1.7. Okay, ini 1.3 kan? 1.3. Okay, kalau anda tengok kan, tadi 3 tahun ni, bila kita kira current ratio dia,
Dia makin menaik ke makin menurun dia punya nisbah dia tu? Menurun. Menurun. Kalau menurun ni maksudnya company ni tak bagus lah daripada segi aset semasa dia. Sebab makin menurun betul tak nisbah dia. Sepatutnya kalau nisbah dia makin menaik, company tu bagus dalam pengurusan aset semasa dia. Maksudnya dia terlampau banyak bergantung kepada dia punya hutang lah kat sini. So sini kalau anda punya company, nisbah anda, nisbah semasa anda jatuh macam ni daripada tahun ke tahun, maksudnya tak bagus. Mungkin tak lama, kalau makin rendah lagi, dah lama company anda akan teruk lah, lingkup lah maksudnya. Okay? Boleh faham tak kelas? Boleh tak? Boleh. Kan? Kalau nak tu boleh baca lah kat situ lah. Cuma yang saya beritahu ni secara ringkas. Macam mana kita nak baca dia kan. Dia punya nisbah dia. Okay. So total current asset bagi kita dapat ratio. So tu jawapan lah 2, 1.7, 1.1 tu memang sama semua. Satu kan berapa liability yang tu lah. So jawapan ni lah. Okay 2. Nisbah dia 2 per 1. 1.7 per 1. 1.3 per 1. Okay, ada soalan sebelum kita pergi kepada next ratio. Boleh kelas? Boleh. Ya. Okay, senang je kan. Matematik mudah je, bagi-bagi je. Tak susah pun nisbah-nisbah ni. Okay, senang je. Senang sangat. Bukan ada formula yang susah pun. Alright, okay, so kita pergi kepada ratio yang kedua. Tadi kita dah belajar tentang current ratio kan. So next ratio ialah quick ratio. Okay, quick ratio ataupun nisbah cepat. Nisbah pantas lah. Ikutlah mana-mana quick kan. Quick semua tahu. Nisbah cepat, nisbah pantas semua tahu. Okay, quick ratio. Nisbah cepat. Pantas. Okay. Okay, apa itu quick ratio? Okay, quick ratio, this is the same as the current ratio. But exclude inventory. Tengok. Exclude. Exclude inventory. Maksudnya tidak termasuk stok. Okay, tidak termasuk stok lah. Closing stock ke closing inventory ke tak termasuk lah kat situ. Okay, dia maksudnya tak termasuk stok yang kita simpan, stok barang yang kita simpan dekat kita punya tu lah, kat kedai kita tu. Okay, dan quick ratio ni juga kalau juga dikenali sebagai acid ratio, acid test ratio, the liquid ratio, the liquidity ratio. Benda yang sama kalau anda jumpa kat mana-mana disuruh kira acid ratio, dia benda yang sama lah dengan quick ratio. Okay. Kalau dia acid test ratio, benda yang sama juga, itu adalah quick ratio. Okay, the liquid ratio, itu pun quick ratio juga. The liquidity ratio, itu pun quick ratio. Dia istilah yang sama je. Cara kira pun sama je. Okay, tapi lebih biasa orang pakai guna nama quick ratio lah, nisbah cepat. Okay, nisbah pantas lah untuk mengira ni. Di mana dia sama je nak macam current ratio, cuma kita tolak inventory. Kita tak masukkan inventory dalam tu. Okay. Boleh kelas? Soalan-soalan? Boleh. Boleh. Boleh Okay, mudah je. Okay, siapa yang minat bidang kewangan ni, bolehlah sambung degree dalam bidang kewangan kalau nak belajar lebih detail finance ada degree dalam bidang finance tu boleh ambil sebenarnya. Okay, kalau anda berminat lah. Alright, okay, seterusnya kita nak tengok contoh lah untuk mengira quick ratio contoh dia. Okay. Okay, contoh. Alright, okay, ni formula dia. Sama juga di mana kita akan bahagi dengan current liability di mana cash sama cash equivalent. Apa itu cash equivalent? Kita tengok jap. Mana ni? Ini tersusun lain dah ni kejap. Oh, dah ni kejap. Sebentar, ada kesilapan sikit ni. Kesilapan sebentar. Tersilap. Okey. Salah pula example tadi. Okey, ni example betul. Okey. Alright. Okey, semua boleh nampak tak kelas?
Halo, halo. Boleh. Nampak ah? Okey, ini formula yang di atas tadi salah. Tadi formula untuk cash ratio. Minta maaf. Okey, tersilap. Tersilap tu slide tu tiba-tiba dia bertukar pula. Okey, ini adalah formula untuk mengira quick ratio lah. Okey, di mana kita akan tambah semua current asset dan jangan masukkan inventory ataupun stock. Kita tolak closing stock, tak masuk dalam quick ratio lah. Kita tambah cash, marketable security ni ialah saham lah. Okay, kalau ada saham yang kita buka kepadanya, kalau company besar lah. Kalau company kecil tak ada marketable security ni. Kemudian account receivable. Account receivable kita tambah sekali lah. Okay, kalau ada bank kita tambah bank. Okay, kalau ada bank kat situ lah. Okay, kemudian kita akan bahagi dengan current liability, kita akan dapat quick ratio. Okay, so untuk lebih jelas lagi, boleh tengok example kat bawah ni. Okay, Rapunzel hair product. Rapunzel hair product. Satu legenda rambut panjang kan, namakan Rapunzel hair product. Okay, appears to have a respectable current ratio. 4:1 lah, dia dah kira dah ni Okay, dia dah kira. Okay, di mana kalau kita kirakan kat sini. Okay, 100 tambah 50,000. Okay, tambah reserve account 420. Okay, inventory kita tak masukkan lah. Okay, jangan masukkan inventory untuk quick ratio. Okay, untuk quick ratio kemudian kita akan bahagi dengan current liability kita iaitu 1 juta. Okay, so dapat berapa? Dapat 4 tu dah kelas. Okay, siapa yang ada calculator tu boleh cuba tekan lah. Okay, boleh tekan. Okay, 100,000 420 4/1. Itu current ratio silap. Salah. Itu current ratio, maaf. Okay. Quick ratio 0.57. Okay, quick ratio adalah 0.57. Okay, quick ratio. Okay, yang ni quick ratio ni lah. Okay, quick ratio adalah 0.57 di mana kita tak masukkan inventory. Okay, sebab tu dia nisbah dia jadi rendah. Okay, sebab tak termasuk inventory Boleh kelas, quick ratio. Boleh tak? Boleh. So current ratio pun dia kira kat situ. Okay, current ratio dia 4 kan? 4 ni current ratio lah. Okay, current ratio. Okay, current ratio ialah 4. Di mana kita tambah sekali inventory, kita dapat 4/1 lah. Dapat 4 jawapan current ratio. Okay. Boleh kelas Okay, so boleh beza antara current ratio dengan quick ratio senang je. Kalau current ratio, kita masuk semua current asset bagi dengan current liability. Kalau quick ratio, yang kita sama je, cuma kita tolak, kita tak masukkan inventory dalam tu. Okay, inventory ataupun stock, closing stock. Okay, stok akhir lah. Tak masuk dalam tu. Okay, so kalau boleh kita pergi kepada ratio yang last. Okay, ratio terakhir. Okay, nisbah terakhir yang untuk untuk liquidity ratio untuk nisbah kecairan iaitu cash ratio. Ni minta seorang lah tolong baca untuk yang last ni. Okay. Tak seorang lah. Okay, Nur Anisah. Tolong bacakan. Cash ratio. This ratio compares just cash and readily convertible investment to current liabilities. As such, it is the most conservative of all the liquidity ratios and so is useful in situations where current liabilities are coming due for payment in the very short term. Cash equivalents include bank accounts and marketable securities such as commercial paper and short-term government bonds. Okay, terima kasih. Okay, itu cash ratio di mana kita nak nilai kita punya tahap kecairan tunai tahap kecairan tunai. Okay, di mana kita akan tambah semua jenis tunai yang ada. Kemudian kita akan bagi dengan current liability. Okay, kita akan tunai maksudnya yang receivable account kita tak masukkan lah.
Okey. Cash ada dua jenis. Satu ni cash equivalent. Cash equivalent ni cash yang berkaitan antara cash equivalent ialah account bank dan marketable security. Apa itu marketable security? Antara contoh marketable security ialah commercial paper dan juga short term government bond lah. Di mana ini kita beli daripada mana yang short term government bond ni kita beli daripada kerajaan lah. Kita beli nanti kita akan dapat balik hasil dia. Okey, dengan faedah ataupun dividen lah. Commercial paper ni yang kita CJ yang kita belilah kita beli pelaburan lah daripada mana-mana company ataupun corporate lah. Okey. Itu masuk cash equivalent. Okey, siapa yang pening apa itu cash equivalent? Cash equivalent adalah termasuk bank account dengan marketable security lah. Okey. Okey, ada soalan tak kelas untuk slide ni? Ada soalan? Tak ada Okey, tak ada, kita pergi kepada contoh. Okey, kita pergi kepada contoh. Ni betul tadi, silap. Tapi dah terconteng ni, ni dah formula untuk cash ratio. Okey, cash ratio ialah bila kita akan tambah jumlah cash, duit tunai kita ada, tunai dekat yang kita simpan dekat kita bersih kat kedai tu. Kemudian campur dengan cash equivalent tadi lah, iaitu bank, campur dengan marketable security, segala jenis cash yang ada lah yang kita boleh tunaikan dalam tempoh yang cepat. Okey. Alright. So contoh kat situ boleh bagi kat situ. Okey, dia bagi contoh ABC company, dia ada 100,000 cash. Kemudian ada 400,000 cash equivalent lah. Dalam dia punya Shopee ni Shopee ni. Okey. Kemudian pada tarikh tu current liability lah 1 juta juga. Okey, so senang je. Okey, so 100,000 campur dengan cash equivalent yang ada tu 500,000. So bagi dengan tu 1,000. So 0.5 kan jawapan dia kan. So 0.5 100,000 tau. Ialah 500,000 kan. So dapat 0.5 jawapan dia, nisbah dia. Okey, nisbah dia ialah 0.5. Okey, cash. Okey, cash cash nisbah tunai dia ada 0.5. Okey, 0.5 daripada 1 liability lah. Okey, boleh kelas? Boleh, Boleh tak? Cik. Senang je kan formula dia kan. Okey, iaitu jumlah-jumlah segala jenis cash bahagi dengan current liability. Okey, so kalau faham kita akan buat exercise Kita akan buat exercise. Exercise. Okey. Ni ada satu jadual. Okey, account tu. Okey. So kalau anda perhatikan kat sini. Okey, ni ialah current asset. Okey, ni ialah current apa kelas? Ni current apa bawah ni? Yes. Current liability. Okey. So saya nak minta setiap orang boleh keluarkan pen dengan kertas. Okey, boleh keluarkan pen dengan kertas dan boleh cuba buat kira current ratio dia, quick ratio dia dengan cash ratio dia. Okey. Boleh kira current ratio, quick ratio dengan cash ratio sekarang. Okey, boleh salin soalan dulu. Dan kemudian boleh cuba buat. Okey, boleh cuba kira. Kena tunjuklah jalan pengiraan tu Kena tunjuklah jalan pengiraan. Okey, jangan tunjuk jawapan. Saya nak sekali dengan langkah pengiraan. Okey, dengan langkah pengiraan. Sebab dalam langkah pengiraan pun ada markah juga. Bukan jawapan saja. Kalau jawapan salah tak apa. Janji ada langkah pengiraan tu, kita dapat markah juga walaupun jawapan salah. Jawapan last tu salah. Boleh kelas? Boleh tak? Boleh Okey, sekarang boleh Okey, sekarang 10.45. So dalam pukul 11 lah. Kejap je ni kira-kira ni kan. Pukul 11 kita kembali semula Pukul 11 dengan jawapan masing-masing lah. Siap ambil gambar semualah. Siapa yang sempat upload dekat kita punya kelas note lagi bagus. Senang kan. Saya panggil nama tu tengok kat situ. Okey, lebih mudah lah. Sebab kalau kita nak anda suruh share kat sini, boleh share tapi takut dia belum belangkan gambar tu. Okey, so boleh buat sekarang. Okey. Kira ketiga-tiga ratio untuk hari ni. Okey. Salin soalan kemudian buat jawapan Okey, kita jumpa lagi pukul 11 nanti. Alright, kita jumpa pukul 11
Okay, halo. Halo, masuk. Ya, Cik. Okay, semua dah siap dah ke? Dah. Okay, dah siap. Dah upload ke belum? Dekat kita punya tu. Dah. Dah upload dah? Dah upload Okay, Dah. kalau dah upload, saya tengok kat situ lah, senang kan? Kita tengok siapa yang dah siap tu, kita boleh ni lah. Okay. Dekat kita punya. Okay. Right. Ni Amir tak, Amir ni mana kerja-kerja yang lain ni? Mana Amir? Ada Encik. Saya punya USB untuk transfer kat laptop tu dia rosak, nanti saya beli baru. Tutorial je ada ni. Dengan yang selesai ada 2 je situ. Okay. Ada je dekat laptop ni. Laptop ada masalah, tak apa. Alright, okay, so ni Sabrina dah hantar ke belum? Sudah selesai dah hantar. Yang apa yang selesai untuk hari ni? Tak ada lagi Okay, tengok bawah. Ni selesai ada hantar dah. Okay. Ada asset. Siti Nurfatihah pun tak hantar lagi untuk yang kita punya hari ni punya. Okay, class note, current asset. Siapa yang dah hantar ni? Untuk kita punya exercise ni, siapa yang dah hantar? Saya. Nama siapa nama? Tapi tak tahu betul ke tak. Tak apa, nama rasanya betul dah kot. Nama. Nur Anissa. Nur Anissa. Okay, Nur Anissa. Tengok. Exercise. Mana ni? Letak hantar kat mana ni? Ni ratio exercise ada. Okay, semua boleh tengok skrin. Okay, kita nak tengok jawapan Nur Anissa buat. Okay, siap salin soalan situ. Okay, kita tengok current ratio. Semua dapat sama tak? 2.7. Semua dapat 2.7. Dapat 2.7 kan? Senang je nak kira nisbah ni, tak susah pun. Bahagi saja. Yang penting kena pilih item yang betul lah. Okay, quick ratio. Okay, quick ratio kita tolak tak masuk inventory ke betul tak? Okay, so kita tambah cash marketable, account receivable. Jangan terlupa tambah ni, tertinggal ni satu, bank. Bank pun masuk juga quick ratio ni. Okay, sebab dalam contoh yang saya bagi tu bank tak ada. Sebab tu tak masukkan bank kat situ. Okay. Quick ratio kena masuk sekali bank. Quick ratio ni semua current asset masuk kecuali inventory saja. Kecuali stok saja tak masuk. Okay. Boleh buat pembetulan nanti quick ratio ni jawapan kurang tepat lah sebab tertinggal bank kat situ. Okay, dan last sekali cash ratio. Okay, cash ratio semua sekali lah anda tambahkan. Current asset tolak inventory, betul lah tu. Yang current cash ratio betul. Sebab kita dah tambah semua current asset tolak inventory kan. Okay, mana kalau formula yang lebih tepat sebenarnya adalah cash campur dengan cash equivalent. Okay, cash campur dengan cash equivalent kan. Semua yang berkaitan dengan cash bahagi dengan current lebih tepat lah formula dia. Tapi yang ni pun boleh pakai juga. Okay, 2.3. Okay, so current dengan cash ratio betul, cuma quick ratio ni lah tertinggal bank. Okay, bank pun ialah cash, dia adalah current asset juga. Boleh kelas? Okay. Alright, okay, siapa lagi yang dah hantar? Siapa lagi dah hantar? Nak tengok dia punya jawapan. Ni Aisyah dah hantar belum? Ya. Ni Aisyah. Yang cash equivalent tu macam mana? Cash equivalent tu termasuk marketable security, bank,
Maksudnya cash yang bukan tunai yang betul lah. Yang kita boleh tukar dalam bentuk tunai dalam tempoh cepat. Macam bank, macam marketable security, macam tu lah. Itu masuk cash. Dia bukan cash yang betul tu, tapi dia cash juga. Tapi kita kena tukarkan lah, kena give back, kena cairkan. Macam tu lah maksudnya. Okay? Macam mana cik tak faham? Ya? Boleh cik buat contoh dia yang cash ratio tu. Saya pun tak faham. Cash ratio kan ada contoh kat nota ni. Yang Ni. exercise ni tak faham. Ya? Sebab dia ada bank apa semua tu. Cash equivalent. Cash ni kan nampak? Cash 1000 betul tak? Ni cash equivalent yang ni lah saya tanda. Saya tanda untuk anda. Cash equivalent ni yang berkaitan, dia bukan cash yang sebenar tapi dia cash yang kita boleh tukarkan. Ni cash equivalent lah. Okay, cash equivalent. Marketable security. Account receivable bukan account jangan masuk. Bank. Tu cash equivalent dua tu je sebenarnya. Maksudnya yang tadi tu jawapan tu kurang tepat juga. Sebab account receivable pun kita tak boleh tukar dalam bentuk cash dalam masa yang cepat. Okay. So bank cash campur dengan cash equivalent. Apa ni? Yes. Cash equivalent. Okay. Saya ulang balik apa itu cash equivalent. Ni dah terang kat sini. Ada yang tak nampak. Okay. Apa itu cash equivalent nampak tu? Apa itu cash equivalent? Boleh nampak kelas? Okay. Cash equivalent include bank account and marketable security. Itu saja. Yang payable dengan inventory jangan masuk untuk kira cash ratio. Boleh? Kat tu ada marketable security so tambah lah encik. Ya? Apa dia? Marketable securities ada so tambah ke cash ratio tu. Ya. Kena tambah. Kena tambah bank dengan marketable security. So untuk kira cash ratio, untuk kira cash ratio senang saja. Iaitu kita ambil 1000. Tambah dengan marketable security 3000. Kemudian tambah dengan bank 1500. Kemudian kita bahagi dengan kita punya current liability lah. Current liability kita ada berapa tu? 2000, 4000, 4500. Boleh kelas? Boleh. So kalau cash ratio ni kita ambil berkaitan dengan cash saja, iaitu cash yang tunai di tangan dan juga tunai yang kita boleh segera dapat. Macam marketable security ni kita boleh tebus, kita dapat. Marketable security ni macam sijil-sijil lah. Macam kalau anda ada sijil BSN tu kan. Anda boleh pergi kat bank ambil balik duit. Kan dia macam pelaburan lah. Tapi anda boleh senang nak tembus dia untuk dapat tunai. Itu bank dan sebagainya. Boleh Alright, so boleh. Kita nak tengok jawapan orang lain. Di kita punya OneNote. Kita tengok ni Aisyah punya jawapan. Aisyah ada tak situ? Cuba respon sikit. Ada tak tuan dia? Saya Ada. dua tu salah. Sebab saya tak masuk bank. Tak masuk bank. Yang cash ratio tu betul lah kan? Cash ratio tu betul. Cash campur dengan market security campur dengan bank. Betul. Okay. 1.2 kan. Jawapan. Cuma soalan nombor 2 ni lah kena masuk apa? Bank. Bank kena masuk lah sebab bank pun dia adalah termasuk sekali. Dia bentuk cash. Alright. Orang lain satu lagi last. Siapa yang tak dapat tu buat pembetulan lah. Najwa tu ni belum masuk lagi. Ishraf belum masuk lagi. Nawati tak masuk juga lagi. Amai belum masuk ni. Tapi tolong masukkan aja. Siapa yang sedang kan rasanya semua jelas kan. Macam mana nak buat untuk mengira ratio So jangan pastikan pilih item yang betul dan tepat lah. Kalau anda salah pilih item ni jawapan pun nisbah yang anda kira pun akan salah. Tu je. Siti Nurjana ni pun terus exercise ada. Alright.
Okey, tak apalah. Nanti anda upload dalam ni sebab upload. Alright, okey, ada soalan tak kelas? Ini mungkin kita ambil ke awal kot sebab nak bagi chance untuk anda study lah. Untuk anda study untuk quiz 2 kita. Dan pada mereka yang tak jauh lagi quiz 1 kena menghadap dua quiz 1 dengan quiz 2 sekaligus. Kena belajar lah topik 1 dengan topik 2 tu. Okay, so saya bagi chance lah. Hari ni kelas awal untuk anda study lah. Okay, so kena buat pastikan buat tulis Sekejap tak ada markah nanti. Alright, okay, ada soalan tak kelas sebelum kita akhirkan kelas untuk hari ni? Ada soalan? Tak ada. Okay, ada soalan? Tak ada So tak ada. Okay, terima kasih semua atas perhatian untuk kelas hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa buat quiz 1 pada yang belum. Dan buat quiz 2 pada semua sekali. Kena buat quiz 2 lah. Study dulu study dulu. Okay, sekian saja. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih, Cik. Terima kasih, Encik. Terima kasih, Encik.